kita mula ceria balik. Dan dalam proses semua ni, hak ni orang tak perasan. Kita dah dapat benda yang satu ketika dulu kita cukup nak. Yang mana kalau kita ada benda ni waktu awal-awal dulu, taklah kita jadi serupa orang gila. Benda ni lah yang kita panggil sebagai ilmu MBB. Ilmu makan bagi betul tu. Dan bila kita ada ilmu ni, baru kita boleh tolong diri kita yang dulu tu. Ramai orang macam ni. Kita boleh terangkan kat mereka yang duk mengadu simptom macam-macam 24 jam kat grup-grup Facebook ke TikTok ke WhatsApp, kita dah boleh terangkan kat mereka dah. Yang mana duk Google ke, duk chat GPT ke, kita tarik mereka pergi duk tepi sat. Lepas tu kita dengar luahan dia, kita iakan dia punya simptom. Lepas tu baru kita tunjuk jalan yang betul. Sebab kita satu ketika dulu pernah duduk jadi depa dulu. Dan inilah cara kita sebagai Diatech MBB Ambassador buat duit. Memang kita menjual. Kita jual sebab kita yakin hafal produk MBB dan MBB tu sendiri mampu selesaikan masalah mereka ni. Sebab kita dah buat dah benda tu. Kita dah experience dah. Jadi, kalau MBB sebelum ni pernah tolong anda kembali ceria, mungkin sekarang ni dah tiba masa dia untuk kita jadi asbab ubah trajectory hidup orang yang ada masalah GGA ni. Sebab kita pernah duduk rasa apa yang mereka rasa sebelum ni. Kalau dah bersedia untuk guna skill MBB ni, bantu orang dan pada masa yang sama bantu jana ekonomi kita, selamat datang sebagai Diatech MBB Ambassador. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera family MBB. So hari ni, inilah kita punya mystery guest pada kita punya minggu ni, iaitu Diatech Mio. Okay, so minggu depan kita tak mystery dah. Kita kena kejar Diatech Das untuk kita live sekali. Okay, so kalau yang belum mengenali Tuan Mio ni dah bersama saya dekat berapa tahun? 5 tahun aku no? 5 tahun dah bersama-sama saya untuk jadi Diatech ni. Okey, so kita tak mau cakap banyak lah. Kita minta Diatech Mio memperkenalkan diri sendiri dan macam mana daripada awal tu punya cerita sampai ke hari ni. Okey, silakan Diatech Mio. Okey, terima kasih Cik Azwan apa pun, pertama sekali saya minta maaf sebab tadi ada masalah teknikal sikit sebab saya online guna laptop. Okey. Okey. Bagi yang tak mengenali saya lah. Saya Diatech Mio kan. Saya dah bersama dengan Haufai ni. Dengar jelas Dengar jelas. Okey. Saya dah bersama dengan Haufai ni dah 5 tahun lah. Okey, jadi untuk grup pun saya dah ada 4-5 grup lah yang kita guide orang lah. Jadi agak banyak lah antara orang yang saya bantulah bersama Cik Azwan je lah. Tuan Razman sendiri kalau dalam tu biasa Diatech Fad pun pernah bersama saya. Lagi siapa? Diatech Kuli Tuan Kuli dah Diatech sekarang kan? Ada dah. Dia pun pernah bersama saya apa semua. Okey, jadi alhamdulillah lah. Jadi saya pun sama macam tuan-puan jugalah, sama macam Diatech lain lah, sebab dekat MBB ni kan, dalam tim MBB ni kebanyakan Diatech adalah pesakit lah, kita kata pesakit pesakit Cik Azwan lah. Okey, jadi kalau kita baca selingan iklan yang Tuan Azwan buat tadi, kita boleh nampak lah apa masalah saya hadapi dulu kan. Jadi pada awalnya dulu saya cerita sedikit lah sejarah saya sakit cerita. Orang itu lah. Kan. Jadi tuan-puan sebenarnya tak berseorangan lah kan. Tak berseorangan. Sebab kita Diatech kat sini kita sangat memahami sebenarnya. Kalau tak percaya boleh tanya Tuan Razman, Diatech Kuli, kebanyakan Diatech lah semua pernah lah yang mengalami benda ni kan. Macam Tuan
tulis tu, dan dalam flyer tadi kata saya pernah tak bangun daripada katil. Masa tu saya baru lepas dapat anak saya yang kedua. Bayangkan saya duduk atas katil tu tak bangun. Nak makan pun saya tak nak. Okay, nak makan pun saya tak nak. Sebab apa? Sebab masa tu dalam kepala saya ialah saya akan mati. Minta maaf siapa sensitif perkataan mati tu, saya minta maaf sangat. Saya masa tu lah, saya 3 hari. Kebanyakan kalau siapa yang saya guide, saya akan ceritakan benda ni lah. Jadi pengalaman dia dah, saya tak bangun. Saya memang duduk dekat, aku dah nak mati. Jadi bayangkan wife saya terpaksa uruskan semua dengan baby baru masa tu kan. Jadi jadi orang kata itu adalah satu pengalaman yang memang menakutkan lah. Sebab memang saya tahu macam umpamanya memang saya dah akan matilah. Ni ada soalan berapa lama dia attack memang kena GGA. Benda saya tak sedar tau. Benda kita tak sedar. Yang saya sedar ialah tiba-tiba saya bunyi jantung laju, saya rasa nak mati, saya rasa nak mati, saya rasa macam ajal tu dekat sangat lah. Sampai dia punya perasaan seram tu muram dunia saya masa tu. Sangat muram. Saya memang sangat-sangat tak happy. Apa yang tuan-puan alami? Apa yang saya tak alami? Jantung berdebar. Saya pergi hospital pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi tu saya kata kat wife saya, jantung aku laju. Saya drive seorang-seorang pergi hospital pukul 3 pagi. Balik pukul 6 pagi. Tengok dulu gemuk. Okay. Apa ni? Jadi apa yang tuan alami, saya pernah alami. Jadi saya sangat memahami lah. Kami dari sangat memahami. Orang kata pergi hospital 3 pagi. Bukan sekali tau. Bukan sekali dua. Saya rasa lebih daripada 5 kali. Saya pernah sampai cek jantung ni apa lagi. Datang-datang jantung berdebar, ECG. Hampir pasang bateri lah. Tapi tak pasang bateri tu sebab saya tak nak. Sebab masa tu saya dah kenal dengan Cik Azwan. Okay. Kata kalau nak kata ubat ni dulu masa saya tak tahu, tak kenal Haufai ni, apa yang saya tak makan. Halba masak rebus saya makan, ketum saya rebus saya makan, cari kawan-kawan siapa ada ketum saya ambil, saya rebus saya makan. Halia bawang putih mentah pagi-pagi saya suap makan. Apa lagi yang saya tak buat? Asam jawa semualah saya buat. Kalau kita kata ubat gastrik tu yang doktor bagi, biasa kalau kita pergi hospital jantung kita laju, bila dia check jantung kita normal, dia akan bagi PPI tu bagi ubat tu saya buat macam air je, saya letak dalam beg saya duduk tonggak macam tu je. Ubat tu memang saya buat macam air je. Gaviscon ni jangan cakap lah, penuh ada je stok dalam beg saya. Saya balik kampung masa tu sebab wife saya berpantang di kampung. Jadi dalam tu memang saya dulu naik bas tonggang ni, rasa tak sedap saya tonggang. Ubat gastrik tu lah. Jadi rasa nak mati ni memang macam saya kata tadi lah, sampai saya tak bangun, saya tak keluar bilik. Saya duduk atas katil, saya baring saja. Saya baring, wife saya duduk, makanlah Bi, kata dia kan, makanlah Saya pun makanlah sesuap 2. Tapi saya memang masa tu orang kata tahap tak ada selera. Sebab bayangkanlah saya rasa nak mati. Siapa yang pernah rasa dia ketakutan, rasa nak mati tu, dia akan faham lah. Rasa nak mati dia satu perasaan yang sangat seram, sangat macam umpama dia lah masa tu hidup ni dah tak bermakna. Betul, saya dah tak peduli lah. Wife saya nak buat apa, dia buat lah. Anak saya masa tu seorang 5 tahun, saya tak peduli dah. Saya tak jenguk diorang, yang saya tahu saya baring di atas katil. Itu pengalaman saya lah yang untuk nak mati. Kalau orang kata lari pergi hospital ni memang banyak lah. Ada satu ketika saya tengah bekerja tu, tiba-tiba jantung saya dekat sini lah. Dia punya degup tu
urat tu naik. Urat tu naik. Saya kata, kau ni dah kenapa? Kita tengok macam ni, kau ni dah kenapa ni kan? Berlari saya pergi hospital. Berlari. Berlari sampai hospital. Apa ni, doktor check buat ECG, tak ada apa. Dia kata normal. Saya jumpa dia balik. Saya masuk dalam klinik tu, doktor, saya ni tengah jantung saya ni naik ni, dia kata. Lepas tu dia sound saya tu, dia kata, awak ada anxiety ke? Saya kata tak ada. Sebab saya tak tahu anxiety tu apa. Macam mana kita nak rasa apa tu anxiety, tak tahu. Perkataan anxiety tu sangat saya tak familiar dengan anxiety tu. Jadi macam ni saya nak kata, ada anxiety ni penyakit ke apa? Tapi bila sekarang kita faham lah, anxiety ni satu kita kata takut yang melampau lah. Takut yang melampau. Jadi bila tu bertemulah saya dengan sahabat saya seorang, dia kata, kau try Halfy ni, dia bagi saya satu kotak. Saya pun cuba sekotak. Masa tu kita tak ada diet. Saya tak ada diet. Saya tak tahulah dia pengguna Halfy. Jadi dia pun tak tahu pasal diet ni, semua dia tak tahu. Jadi bila dah sampai satu tahap tu, saya minum Halfy, tak adalah apa. Masa tu macam okey lah, rasa simptom dah kurang. Tapi mungkin sebab pemakanan saya tu, lagi untuk pengetahuan juga kan, kenapa saya rasa nak mati tu, saya rasa takut sangat. Sebab saya pada umur 30-an, saya dah ada diabetes, saya dah ada apa, kalau kita melihat daripada penyakit lah, diabetes, darah tinggi, saya ada diabetes, kolesterol, kita nampak macam 3 penyakit. Lagilah bila rasa nak mati tu kata, aduh aku ni dah lah muda-muda ada diabetes kan, sebab gaya hidup kan. Jadi muda-muda dah ada diabetes, saya pening kepala. Aduh, memang ajal aku dah dekat lah. Yang kita takut sebenarnya, aku ni dah jahat, tak sempat taubat. Lagilah buat kita punya orang kata, kita punya hidup tu macam memang suram lah kan. Tapi lepas jumpa Halfy, masa tu saya, kalau tak salah saya beli Halfy ni dengan Dietec Faizal kata saya. Faizal kan. Lepas tu start lah saya mula tu. Lepas tu saya dapat kontak Cik Azwan melalui dia punya YouTube. Saya kontak, kat situ lah saya belajar sikit dengan pemakanan apa semua. Dan perlu ingat lah, dulu kita Halfy ni, kita tak ada macam sekarang. Kita Dietec tu tak ada lah macam sekarang kita buat. Kita layan customer tu betul-betul one on one, hantar gambar apa semua, tak ada. Dulu saya nak guide dengan Cik Azwan pun, Cik Azwan kata macam contohlah, dia guide, dia kata cerita pasal kolesterol. Dia kata kat saya, hang ada kolesterol lah, hang tengok video ni. Dia suruh saya tengok video je. Dia suruh saya tengok video je kan. Jadi kata, tengok video je. Saya pun tengok, dan saya tengok. Okey. Jadi saya tengok, saya tahu kolesterol ni tak ada apa-apa. Saya dah start senyum kan. Tapi saya perlukan guide lagi masa tu. Jadi guide saya masa tu kan, ialah video Cik Azwan. Saya tengok video tu, yang masa tu kita tak ada TikTok apa semua kan. Kita ada YouTube kan. Saya tengok semua video YouTube Cik Azwan. Saya tengok semua. Saya tengok tu sampai saya menangis, saya tak tipu. Sumpah saya menangis. Saya menangis tau tengok video Cik Azwan tu kan. Kata saya menangis sebab saya sedar, rupanya ini sakit aku. Kata rupanya ini sakit aku. Jadi bila saya faham sakit saya, jadi saya tahu apa aku kena buat, apa yang tu. Jadi saya banyak lepas kat situlah, bermula daripada situlah saya mula belajar sendiri tentang kesihatan. Saya macam apa, bila Cik Azwan cakap tentang satu perkara tu, saya tak terus terima tau. Saya kaji lagi kan. Bila Cik Azwan cakap pasal ni, saya kaji lagi, saya pergi kaji sampai sekarang lah. Apa yang Cik Azwan sebut, saya akan kaji.
Hippocampus ke apa ke saya akan kaji balik. Kenapa? Sebab saya perlukan pemahaman tu untuk diri saya juga. Cik Azwan buat tu dia tahu dia saya dengar daripada Cik Azwan, saya akan kaji. Saya akan kaji sendirilah. Jadi itulah saya sekarang. Lepas tu masa tu orang kata saya kenal Cik Azwan tu, yang tadi saya sebut saya ada tiga lah kalau orang kata tiga. Kecil manis, darah tinggi, kolesterol. Okey. Lepas saya dah kenal How-Fi ni, saya kenal MBB ni, apa yang saya buat? Saya stop semua ubat saya. Sekaligus saya stop. Sebab saya faham, ini pasal, ini aku sakit ni pasal ini, pasal itu, pasal ini. Kolesterol ni apa sebenarnya? Jadi bila saya dapat kefahaman tu, mulalah saya pun aplikasikan pada diri saya, dan pada saat itulah juga Cik Azwan minta saya buat. Dia kata kat saya, Tuan Mio, dia kata tolong set, ada klien ni ada masalah macam Tuan Mio, dia kata. Itu detik-detik saya jadi dietect lah kata dia ni ada masalah kalau tak salah saya antara klien lama saya Tuan Fauzi lah. Dia masih ada lagi, dia masih ada. Dia kata, ya ke ada. Saya pun kesian dia ada masalah macam aku. Kesian dia. Saya pun bantu. Lepas tu seorang Cik Azhar bagi, tolong guide dia ni. Tolong bantu dia ada masalah macam hang. Bantu. Sampai akhirnya saya bekerja dengan Cik Azwan lah. Jadi dia menjadi titik tolak dalam hidup saya sebagai dietec lah. Kan? Jadi daripada situ pengalaman saya, apa yang saya rasa dan saya aplikasikan, apa yang saya rasa dan apa yang saya buat, saya aplikasikan kepada semua klien-klien masa tu lah. Detektor Tomo paksa. Kita dah hutang budi. Detektor kita dah hutang budi dengan dia tau. Sebab dia macam ni tau. Saya melihat kan, okey, MBB ni selalu orang pandang dia sebagai, sekarang saya lihat kan, sebab bila kita berhadapan dengan klien, orang selalu pandang MBB ni sebagai alternatif. Bagi saya tak. MBB ni bukannya satu benda yang alternatif untuk kita cari, tapi dia adalah eksklusif sebenarnya. Sebab dekat mana kita akan dapat satu tempat yang mana kita guide klien kita daripada makan, daripada dia bangun tidur sampai dia tidur, kita bantu. Kat mana yang ada tempat macam tu? Tak ada. Jadi dia sangat eksklusif sebenarnya. Jadi yang alternatif ni ada ubat-ubat tu lah. Ubat-ubat yang kita beli kan, itulah alternatif. Hang sakit, makan ubat, hilang sementara. Itu alternatif. Tapi yang paling utama ialah kita ubah gaya hidup kita, dan daripada situ saya ubah gaya hidup saya sampai hari ni. Sampai hari ni saya masih mengamalkan MBB lah. Saya terus amal MBB apa semualah. Jadi itu sedikit lah apa yang berlaku dalam hidup saya sampai ke hari ni. Okey, baik. Terima kasih Tuan Mio. Terima kasih untuk penerangan yang panjang lebar sejarah history tu. Okey, baik. Kat sini kita ada soalan ni untuk Datuk Mio. Soalan dia adalah waktu sakit dulu, Abang Waris tanya, waktu sakit dulu macam mana dengan kerja? Macam mana dengan kerja? Saya hampir saya hampir kena buang kerja. Bukanlah kita tata tertib lah, kita tata tertib. Saya hampir dibawa tata tertib sebab saya kerap MC. Saya kerap sangat MC. Saya boleh kata seminggu, 2 minggu sekali confirm MC. Confirm. Setulah. Memang mencabar lah. Dan wife saya masa tu tak dia, walaupun dalam keadaan saya sakit, dia rasa saya ni pura-pura sebab kita tak nampak simptom kita tau. Wife saya kata saya pemalas. Kuasa. Dia kata saya pemalas. Sampai sekarang dia minta maaf kat saya. Dia kata bila saya dah guide orang, dia minta maaf. Dia kata, ingatkan bini dulu pemalas. Jadi kan dia kata, ingatkan kamu ni pemalas lagi kerja punya, sebab memang sakit. Memang saya tak ada mood nak hidup pun masa tu. Okey. Apa dia Tok Omar pernah tunjuk gambar makan pertama Datuk Mio atau gambar makan roti gardenia Datuk Jazz?
Okay, dah attack dust ready tau. Minggu depan kita live dengan ada attack dust pula. Okay, sebelum PKP dilaksanakan saya kenal macam ni lah dugaan. Allah sayang kita, Syahrimah Ramli. Okay, geng orang. Tuan Rizal Hasbi, geng orang lama ni, satu geng dulu ni. Tuan Rizal yang mana satu lah. Ingat? Dia, Tuan Rizal maklumkan asalkan lama dia tak kontak dengan Tuan Azlan. Dulu time kena dulu tahun 2018. Labuan, daripada Labuan. Ada minta tak? Dia zaman surbag dulu lah. Zaman kita guna surbag dulu. Zaman surbag lah. Lepas tu tadi ada juga untuk ada seorang ni kita punya Puan Ros. Puan Ros ni cerita sikit lah. Ada dulu Puan Ros dengan saya pada tahun 2018. Waktu tahun 2018 dia datang personally daripada KL dengan suami dia jumpa saya waktu tu. Waktu tu kita tengok condition dia pun takut Kurus kering macam jerangkung. So hari ni dia punya adik dia contact saya pula sebab dia nak beli Avai. Dia kata dah lama dia kata dia kena serangan balik. Adik dia ada GGA juga. Lepas tu dia hantar gambar sekali. Puan Ros dah besar dah sekarang. Dia tengok alhamdulillah besar dah. Saya dari Pandan jumpa sembang dengan Tuan Azlan HQ orang lama. Kalau macam tu saya ingat. Kalau HQ lama saya ingat. Sebab HQ lama ni berapa kerat saya jumpa orang kat situ. Jerangkung. Okey. Ingat lagi tak terbaik Tuan Mio berkongsi. Tuan Azlan dan Tuan Mio memang steady layan je WhatsApp saya. TQ. Kami ni yang mana sempat, yang mana nampak, yang mana tak tertolak ke bawah tu kan. Kami layan. So kalau ni message lah 2-3 kali. InsyaAllah kami nampak, kami jawab. Okey, baik. So, untuk cerita sikit Tuan Mio, sebab Tuan Mio kan dah attack. Tuan Mio jatuh berat badan tak dulu? Ada soalan berkenaan berat badan sebab ramai kita family dah risau kan. Terutama yang baru risau berat badan, yang lama risau nak pergi kurus balik. Gini cerita yang baru ni dulu, silakan. Berat badan wajib turun. Dia masa tu memang jatuh. Saya rasa kalau orang dengar memang ada gambar gambar ada lagi. Dulu berat badan saya masa saya kenal Cik Azlan 110 kilo. Saya rasa tak sampai 4 bulan berat badan saya turun 70 lebih, 40 kilo macam tu. Kalau orang dengar memang kata itu penurunan tak sihat. Orang kata ini penurunan tak sihat, tapi saya rasa bertenaga. Saya tak pernah masa tu sorry lah. Masa tu kita pakai MBB yang lama Cik Azwan kan. Kita pakai dengan ketonya, dengan apa semua. Masa tu lah. Masa zaman tu kan. Jadi memang berat saya turun 40 kilo. 40 kilo. Memang saya masa tu memang betul-betul kurus. Gambar tu memang ada lagi kat saya. 40 kilo. Tapi sekarang ni memang dia naik balik lah. Cik Azwan kata makan ni biar liberal lah je. Tapi saya makan tapi masih saya jaga. Tapi kita buat masa lah. Itu besar tu. Bahaya. Sekarang ni besar kita ada. Kita kena buat masa lah. Jadi bersenam wajib lah. Bersenam wajib. Jadi bersenam tu bila jatuh berat badan tu saya tak pernah hirau pun kan. Dan bila naik tu dia nampak dia naik dia steady. Sekarang ni macam Cik Azwan kata duk jenuh nak turunkan balik. Sebab dia tapi berat tu dia tak akan naik apa sangat lah. Kalau saya macam sekarang ni saya timbang pun dah lah 80 lebih dan main turun naik turun kejap naik kejap turun kejap naik kejap turun macam tu lah. Itulah nak maklumkan dekat semua orang. Kalau gigi itu orang badan tu biasalah. Bila dah lama dengan MBB tu, dah ikut fasa 2 tu, lepas tu berat badan dah naik balik. Lepas tu pakai risau nak turun balik berat badan dia. Isu biasa. Kalau berat badan dah naik tu, maksud dia memang kena fokus untuk buat cardio, lepas tu fokus untuk buat weightlifting. APD tu yang ni, alang-alang tu kita buka bag sekali kan. Kita mega.
Alam kita buka ni Happy D. Lepas tu apa satu lagi dengan apa Real B. Real B kena makan sekali. Kalau dekat sini tengok harga memang meriah sikit lah. Tapi kalau untuk nak harga betul dia, boleh buat belian daripada Dietech. Kalau buat belian daripada Dietech harga dia 120 something je. Kalau dekat kat TikTok harga dia agak mahal sikit. Agak mahal meriah lah. Okay. Okay, so soalan dia. Tuan, berapa lama proses nak naik balik berat tu? Jurang Putih 150 tanya. Dia naik tiba-tiba lah. Dia makan tahun tau badan saya naik sebenarnya. Tapi dia naik dalam keadaan yang sihat lah. Dalam keadaan sihat. Tapi yang best ni, walaupun badan saya naik, macam tuan kata, badan saya naik, seluar saya tak pernah tukar dah. Pinggang saya sama je. Seluar saya tak pernah tukar. Itulah saiz dia. Jadi mana saya masih, kalau seluar yang 3 tahun lepas, saya masih 3 tahun lepas lah, zaman tu lah, saya masih boleh pakai lagi lah. Jadi walaupun orang kata badan tu nampak naik, kalau siapa yang pernah jumpa saya, nampak pipi tembam sikit kan, orang saya kata macam ni nampak lebih sihat berbanding dengan cengkung macam tu. Macam ni nampak lebih, orang kata lebih steady lah. Jadi orang kata dia naik dia berfasa, sebab saya tak kejar kepada kenaikan badan tu. Tapi bila kita jaga makan ni, bila pada satu tahap badan tu dah kenal kita punya pola makan, pola gaya hidup kita, dia akan naik gradually lah, perlahan sesuai dengan aktiviti kita. Kalau time tu, kalau contoh time, sebab tu saya selalu pesan ke orang, bila yang mana yang mengamalkan senaman, saya kata kan, macam termasuk Tuan Farhan sendiri lah kan, lama tak nampak dia kan, Tuan Farhan sendiri, saya selalu pesan bila buat senaman ni, pastikan satu benda yang kita boleh commit. Sebab kita punya gaya makan kita tak nak ubah dah. Tapi kalau gaya senaman tu kita tinggalkan, dia akan start naik lagi mendadak lah berat badan tu, itu je. Jadi gaya hidup dan pemakanan itu yang paling penting lah. Kalau macam saya, kalau yang kenal saya lah, saya memang makan sehari sekali atau 2 kali. Memang itu dah jadi amalan. Jadi makan sekali pun saya boleh bersenam, makan 2 kali pun saya boleh bersenam, tak ada masalah. Jadi memang itu saya punya tu. Jadi kalau saya orang kata kalau saya tak bersenam, confirm badan tu lagi cepat naik, sebab tak makan, sebab tak ada pembakaran. Sebab gaya hidup kita duduk kerja pejabat, lepas tu duduk saja, macam mana nak ada pembakaran. Dan bila kita bina otot, barulah kita kata badan kita akan ada burning tu lebih sikit lah. Okay, macam tu memang maklumkan tu. So kalau yang ada masalah turun berat badan tu kan, dia janganlah risau. Tak payah risau pun. Benda biasa sahaja. Benda biasa. Kalau orang yang selalu risau lagi kan, untuk dulu isteri saya ada masalah jijik ini juga. Berat badan dia pernah turun sampai 38-37 kilo. 37-38 kilo memang kurang kering lah. So kita sebab tu kita berisau, tapi lepas kita dah alami benda tu, tengok dia macam mana progress dia, lepas tu kita tengok kita punya klien pun macam mana progress dia, makin improve berat badan, makin naik berat badan ni. Sekarang ni isteri saya pun ada masalah yang sama juga. Dia risau berat badan duk naik, berat badan naik, macam mana nak buat kan. Kita kata jaga makan tu ikut portion dah. Macam saya, macam saya memang sekarang ni makan ikut portion lah. Even makanan saya ni pun saya timbang. Sekarang ni saya makan bertimbang. Sebab nak buat badan, timbang makan. So kalau untuk yang dah naik berat badan kan, lepas tu nak memerlukan saya buat meal plan, workout plan, contact lah saya. Orang lencah kat luar beribu pendatang ni, saya bagi free. Berapa banyak untuk daging berapa gram, ke nak makan ayam ke ikan ke nasi berapa gram, berapa kali meal, lepas tu workout apa yang kita perlu buat. Itu nak kata ke orang, kalau cacah beribu, kita bagi free saja benda ni, masuk dalam kita punya MBB. Tapi tolonglah bagi pengerah dia sikit. Ada pengerah juga, dia bukan free betul, dia ada pengerah. Tapi siapa-siapa saya yang beli Avai memang akan dapat hampir semua. Tapi kalau macam untuk nak buat meal plan,
untuk nak atok diet, workout apa semua ni, kalau workout, dietec masih boleh lagi. Tapi kalau untuk nak meal plan spesifik, saya seorang saja sekarang ni. So kalau apa-apa pun tanya saya. Nanti bawa benda ni dia trickle kepada dietec pula untuk knowledge ni nanti. So nanti dia orang pun pandai sendiri nak buat meal plan. Oh, saya nak kurang berat badan saya macam ni. Saya nak kena workout macam ni. Berapa banyak saya punya, saya tinggi macam ni. Pinggang saya macam ni. Umur saya macam ni. Berapa kalori saya bakar. Okey, macam mana nak kurangkan berat badan dengan secara yang sihat dan nak dapat badan yang sihat ni. Berapa banyak. Okey, semua tu ada. Semua tu ada nanti. Okey, dalam MBB ni mula-mula ramai dulu anxiety berat turun. Bila MBB sekarang anxiety menang, berat tak mau turun. Selalu macam tu lah. Selalu macam tu. Sebab bila tengah anxiety, tengah badan tak sedap, tenaga makan banyak. Tenaga cukup makan banyak. Sebab tu untuk orang yang ada masalah penyakit kronik ni kan. Okey. Contoh macam GGA ni kronik lah. Yang mana dia akan hilang berat otot, tangan dia jadi kecil, punggung dia jadi kecil, paha dia jadi kecil, betis dia jadi kecil. Lepas tu lama-lama nak jalan jadi sakit lutut. Sebab dia nak jalan dia kelong lah. Sebab hilang dia punya absorber, jalan jadi kelong. Lepas tu jalan jadi sakit lutut. Itu adalah perkara biasa. Perkara biasa. Tuan Zali berapa km dah run sekarang? Tuan Zali dah laju dah lah ni. Bini risau tu. Bini risau tu sebab bila husband nampak jawline. Sebab tu dia suka pipi tembam. Baru tak risau. Okey, Tuan Mio baru-baru jual Hafai MBB Cruise, sekarang dah berisi, mantap. Tuan Rizal habis, saya try produk first dulu sampailah yang terbaru ni. Terima kasih banyak Tuan Rizal, terima kasih banyak. Saya dari Pandan. Tuan Syariman. Banyak ni apa kita punya peminat Tuan Mio, banyak fans. Tadi ada orang tanya, dia tanya saya masih minum Hafai ke tak? Masih. Saya dah 5 tahun minum Hafai. Tu yang kadang-kadang orang tanya tak efek buah pinggang. Dah 5 tahun dah aku minum benda ni. Jadi saya tak ada testimoni lain sendiri saya lah. Dah 5 tahun saya masih minum. Saya masih minum sampai ni. Saya memang buat maintenance. Saya kadang-kadang separuh, kadang-kadang 1 paket. Memang saya setiap hari saya minum. Dah 5 tahun saya tak pernah miss. Saya rasa macam pembuangan senang. Saya tak tahulah, saya tak pernah fikir aku ni ada masalah pembuangan, tak ada pun. Tapi memang saya rasa benda tu bagus daripada saya ambil benda merepek kan. Jadi benda tu bagi saya macam sihat. Jadi saya memang ambil sampai ada juga tu yang masa 5 tahun masih minat. Alhamdulillah, terima kasih. Itu kalau untuk orang yang dah risau masalah bawah pinggang apa semua. Kalau saya daripada tahun 2016. Saya daripada tahun 2016 sampai 2026. Kira almost every day lah tahun 2026. Kira dekat 10 tahun dah, 10 tahun. Ayah saya daripada tahun 2006. Yang dia buat Hafai ni daripada tahun 2006 sampai 2026. Dia 20 tahun dah tak ada masalah buah pinggang pun. Tak ada masalah buah pinggang. So sebab orang duk risau tengok dalam kotak Hafai tu dia ada kata untuk penyakit buah pinggang dilarang di tengah ambil. Dia bukan apa. Dia sebab isu kalau untuk orang yang dah mengalami CKD stage 5, dia minum, kalau dia start dialisis, dia minum tu bersukat. So bersukat ni ayat dia boleh minum kadang-kadang 500 ml, ada 250 ml kan. Sikit sangat. So kita boleh nak minum Hafai tapi jenuh nak jagalah. Kalau dia ada ekstra pengeras, insya-Allah kita boleh jaga. Tapi dekat sini Dietec Khairi Mamu dia sudi jaga untuk orang ada CKD stage 5. Daripada yang doktor nak buat tapak pun doktor dah boleh delay dah untuk buat tapak dialisis tu. Punya hebat Dietec Khairi kita ni. Saya dah amalkan 6 tahun. Terima kasih Tuan Z, terima kasih banyak. Kolesterol darah tinggi tuan dah okey ke? Okey, daripada Cik Faima 0380, silakan. Okey, kolesterol tinggi. Okey, tak ada masalah. Dia ada waktu lah kalau saya sakit. Biasanya sakit pening kepala, tak cukup tidur, dia tinggi. Dia sedikit saya perkongsian orang yang takut darah tinggi, orang yang takut kolesterol ni apa semua kan. Okey. Dia kena faham satu benda. Kenapa tekanan darah kita tinggi? Kan? Siapa yang kawal? Kan? Yang kawal ialah otak kita. Kan? Kenapa dia rasa badan kita
perlukan benda tu. Jadi sebenarnya bila kalau bacaan darah tinggi kita tu tinggi kan, kita kena tanya lah, kenapa otak kita arahkan badan kita pump lebih kuat. Kenapa otak kita arahkan badan kita pump lebih kuat? Dia macam umpama dia masuk fasa yang Cik Azlan selalu kata fight or flight. Kenapa dia kena buat macam tu? Dia kena buat macam tu. Kenapa dia suruh pump lagi kuat? Kenapa dia suruh pump lagi kuat? Kan? Jadi bila dia pump lagi kuat sebab kita memerlukan. Jadi kita memerlukan. Jadi jangan risau pasal darah tinggi ke apa, jangan risau. Kolesterol tu lagilah mitos sangat-sangat. Kena tengok video Cik Azwan, tengok sampai menangis. Tengok sampai menangis macam saya tengok juga. Macam mana saya tengok pasal kolesterol ni dulu. Saya dulu makan ubat 2 tahun. 2 tahun dah efek pada badan saya, memang saya rasa lemah. Saya pernah pada satu tahap tu, ada diorang bagi ubat lah kan. Dia bagi ubat kan. Sampai lidah saya ni tak rasa makanan. Saya jumpa doktor, saya kata, doktor ni lidah saya tak rasa tak apa benda. Sampai macam tu sekali. Dan dia jumpa saya balik. Kata, dia panggil saya, dia kata, tukar ubat. Jadi, main-main ubat ni dia bukan benda yang simple lah untuk kita masuk badan lah. Sebab itu yang nyata tau, yang saya dapat side effect yang betul-betul dapat masa tu. Terus kebas lidah saya, memang saya tak rasa makanan, cakap pun dah macam orang pelat masa tu kan. Jadi sekarang ni kalau tanya soalan tadi kan, saya boleh kata terkawal. Dia memang terkawal, tak ada masalah. Dan bila kita buat check pun blood pressure tak ada apa-apa. Jadi bila check BP okey. Kecuali macam bila kita, kalau BP tinggi masa kita pergi klinik, itu biasa. Itu biasa. Sebab satu, kita takut. Saya pun masih fobia tau. Saya walaupun orang kata dah okey, tapi kalau dulu saya setiap minggu akan pening kepala. Zaman dulu saya akan pening kepala. Saya ni memang orang kata, orang tahu asyik-asyik sakit kepala. Sekarang ni dah orang kata lama tak adalah sakit kepala, kecuali kita tidur tak cukup. Itu sakit kepala lah. Tidur tak cukup. Badan kita stres. Jadi kita kena tidur yang cukup apa semualah. Jadi waktu-waktu lain tak ada apa. Tu tidur lambat, tidur lambat, blood pressure naik, diabetes naik. Yes, selamat, sebab badan kita pressure. Jadi kita nak happy, jadi kita pastikan tidur kita cukup. Itu pun antara benda yang bila cakap pasal tidur, antara benda yang saya ubah masa awal-awal saya sakit. Saya tidur awal. Sebab dulu awal-awal masa tu saya tidur kadang-kadang pukul 1, pukul 2. Jadi lepas saya masa amal kat Haufai MBB tu, saya memang tidur pukul 10 saya dah start tidur. Macam itulah. Okey, baik. So untuk mengenai isu darah tinggi, macam Datuk Mio maklumkan, dia nak tahu dah ubat dia macam mana nak selesai masalah tekanan darah tinggi ni. Nak tahu dah. Ubat dia paling simple sekali adalah bersenam. Bina otot. Itu sahaja. Kalau untuk orang yang mengalami tekanan darah tinggi yang macam sentiasa tinggi kan, dengan contohnya macam ni kalau untuk orang yang berumur kan, kenapa tekanan darah dia tu dalam range 140, 150 tu kan? Kenapa jadi macam tu? Lepas tu kita tengok juga kenapa orang yang berumur yang bersenam dengan konsisten. Bersenam dengan konsisten ni kena ingat maksud dia apa dia? Bersenam dengan membina otot. Tekanan darah dia akan sama macam orang muda. Dalam 120, 125 sikit, dan turun 118. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia ada jumlah otot yang cukup. Okey, kalau kita kurang berat otot, lebih berat lemak, badan akan sentiasa dalam keadaan stres. Ini adalah perkara hukum alam yang kita memang tak boleh lari. Memang tak boleh lari pada masalah ni. Kita akan mengalami tekanan darah tinggi. Sebab pressure tu kena naik Pressure tu kena naik. Otot kurang, lemak banyak, pressure kena naik. Ini adalah hukum alam. Hukum alam. Kok mana kita buat, kita takkan boleh lari pada hukum alam ni. So, untuk nak menurunkan tekanan darah, yang paling baik sekali dan sempurna adalah dengan bersenam secara konsisten, cardio dan weight training, latihan otot itu. Yang tu paling penting. Itu paling penting. Tapi orang akan cakap juga, saya ni tak boleh nak bersenam.
Saya ni bila bersenam jantung jadi laju. Saya ni bersenam saya jadi anxiety. Saya angkat berat sikit saja 5 kilo pun jantung saya dah jadi laju. Saya naik tangga pun saya dah rasa nak mati. Macam mana saya nak bersenam? Itulah yang kita praktis untuk amal 5 plus, MBB, APD, lepas tu Real B, lepas tu ada Microbal, lepas tu ada Real C. Adalah semua ni, semua yang kita buat ni adalah untuk membolehkan kita bersenam semula. Itu sahaja. Okey. Kalau kita tak bersenam, benda tu dia memang akan berlarutan sampai bila-bila. Nah, ada yang tak bersenam sebab tak tahu nak juga tak tahu nak juga smartwatch tu macam mana. Sebab tak tahu nak jaga smartwatch, tak tahu macam mana tu dah tak das tulis sikit bagi elok sikit. Dah tak das apa tak tahu nak guna smartwatch. Alhamdulillah saya brisk walk baru 2 minggu ambil happy ni. Okay, good job. Jurong Putih 150, good job. Satu permulaan yang sangat baik. Okay. Jangan dia selalunya kalau untuk orang yang follow MBB ni, dia makan half-five, lepas tu dia akan jadi simptom kebal. Simptom kebal ni bermaksud sebab orang beranggapan untuk masalah GGA ni, orang ingat dia macam masalah sakit demam ataupun keracunan makanan. So bila dia recover sedikit, dia ingat benda tu akan berterusan boleh recover. Tak. Sebab masalah GGA ni adalah masalah otak. Dia masalah otak, dia masalah yang kita punya disfungsi hippocampus. So kok mana sekalipun nak selesaikan benda tu adalah dengan bersenam. Dengan bersenam sahaja. Dia jenuh dah siap beletiak lagi. Sat dia tak miau kata patutlah macam kenal je. Lepas tu jumpa jenuh mana hilang tu ni lama tak hantar report ni. Kebal lepas tu jadi beban saya dah kena dah. Tuan-tuan Razman pun maklumkan. Sebab tu kita Alfai ni untuk yang permulaan MBB sebelum masuk tu dia baru recover 30% sahaja. 30% sahaja. Dia akan jadi, dia kena teruskan dengan fasa 2A, fasa 2B, lepas tu microbarials. Kena buat benda tu, kok mana pun dia tak lari. Macam nak tahu makan cukup ke tak? Sat. Dr. Mani ada advice dalam video dia minum air garam setiap pagi. Apa komen dari perspektif MBB? Apa komen Datuk Mio minum garam ni? Tak ada masalah. Badan kita memang perlukan garam. Jadi kita ni takut garam. Macam Cik Azwan kata dulu. Jangan takut garam. Badan kita perlukan garam untuk dia berfungsi. Badan kita ni sistem elektrik lah. Sistem elektrik dan kita perlukan garam. Jadi makan je lah, tak ada masalah makan garam ni. Cuma jangan buat merepek-repek cukup lah. Makan tu letak garam bagi masin. Macam saya pun memang ada amal cicip-cicip garam apa semua. Sebab badan kita perlukan mineral. Jadi kalau kita kata sebab kita orang selalu kata darah tinggi apa semua kan. Sebab macam Cik Azwan kata lah, benda tu hippocampus kan. Kenapa badan tu perlu macam tu. Jadi kita garam tu dia mineral lah. Jangan pandang garam tu sebab kita terlalu baca garam darah tinggi disebabkan garam banyak. Itu salah. Jadi dia sebab apa namanya tu? Potasium sodium punya balance. Potasium sodium punya balance. Jadi bagi saya mengamalkan garam tak ada masalah. Dan saya pun kalau tu orang tu kita kata makan garam. Hang bersenam lagilah makan garam sebab kita akan keluarkan peluh. Jadi peluh bila kita keluarkan peluh, kita tak nak krem. Ada tadi kalau awal-awal tu baca pasal ada krem kaki tu, pasti ke makan garam cukup. Jadi jangan lupa garam kena ada. Garam pun bantu penghadaman. Jadi banyak fungsi garam ni. Jadi kalau kita tengok ilmu-ilmu garam ni pun ada juga, tapi tak maulah merepek-repek sangat. Cukup kita ambil jangan tak ambil. Itu je. Mineral kena ada. Itulah. Kalau nampak minum air garam, minum je lah. Tapi janganlah beria. Lagi jadi dia kalau minum beria, okey macam ni air garam, kalau kita minum, kalau kita tahu terlebih senang saja. Dia jadi kencing cukup kerak. Senang je macam tu Sebab dia garam, kita ambil kok mana pun dia kena neutralisekan garam tu.
So dekat usus kita akan hasilkan lebih banyak lebihan air tu, so dia nak flush benda tu, so kita akan jadi kerak kencing. So kita tahu, oh aku dah terlebih ambil garam dah, tak heran lah benda tu. Okay, kalau makan bawang putih yang diperam dalam madu, adakah ia punca asid urik tinggi tuan? Okay, ni saya serahkan kepada Datuk Mio dulu, sebab Datuk Mio dah makan bawang putih macam mana kan. Ada pengalaman tak? Dia perang madu ni, dia perang madu. Okey, dia biasa kalau kes macam ni kan, bila kes macam ni kan, macam Cik Zul Azlin Cik Zul Azlin kan, pertama saya akan tanyalah kenapa buat benda tu, apakah tuan tahu apa kebaikan dia lah. Tapi untuk maklumat tuan jugalah, asid urik sebenarnya sifat dia baik tau. Jadi sifat dia baik, sebenarnya. Dia asid urik ni sebenarnya dia antioksida. Tapi persoalan dia kenapa dia tinggi? Sebab badan kita tak dapat nyahkan asid urik tu dengan betul lah. Jadi dia jadi amount dia jadi banyak. Asid urik ni kalau kita nak takut kalau kita kata daripada makanan kita, dia tak sangat. Badan kita hasilkan, dia macam kolesterol juga. Badan kita yang hasilkan. Jadi kenapa badan kita hasilkan lebih? Kenapa badan kita tak dapat nyahkan? Sebab stres tu tadilah. Sebab stres dia ganggu sistem. Jadi kita macam ni kena masuk kursus asas dietek ni. Kita belajar banyak dalam tu. Jadi dia sebenarnya kita melihat satu masalah tu, jangan lihat pada asid urik tu saja. Kenapa asid urik tu berlaku? Jadi dia berlaku sebab ada permasalahan pada sistem badan kita. Menyebabkan apa, kalau antara dia bila stres apa semua, hipokampus akan berlakunya rintangan insulin. Jadi benda tu berkait dan menyebabkan asid urik tinggi, badan kita tak dapat nyahkan dia. Jadi dia bukannya daripada makanan sangat pun, dia daripada sistem kita. Jadi kalau kita jaga kita punya pemakanan balik, bersenam apa semua, dia akan drop insya-Allah. Okey, kalau untuk isu asid urik kan, rambut jadi jana ni. Okey, kalau untuk isu asid urik kan, dia benda yang paling mudah sekali. Saya, kalau orang malas nak dengar saya cerita yang paling mudah sekali, paling mudah. Macam Datuk Mio maklumkan berkenaan dengan kenapa dia naik banyak, dia mesti ada reason. Reason dia untuk asid urik kita naik selalunya, bukan selalunya, memang disebabkan oleh kita punya kemampuan untuk nak buang lebihan asid urik tu limited. Selalunya dengan saya potong panjang lebar bab sains ni adalah disebabkan oleh, kalau macam orang tanya saya kan, asid urik ni naik kan, dia tunjuk kat saya buat report kan. Saya kata, saya mudah saya tanya umur, saya tanya tinggi, saya tanya berat, saya tanya ukur lilit pinggang berapa. Dalam 99.9% akan ada masalah lebih berat badan. Selalunya lebih berat badan. Kalau dia kata BMI dia normal, saya mudah saya akan kata pergi buat in body punya test. Cek nisbah otot kepada lemak. Dia akan lari, boleh kerak jari, confirm dia akan lari. Dia akan kurang berat otot, lebih berat lemak, menyebabkan gangguan kepada kita punya fungsi metabolik. Bahasa mudah dia macam tu. So kalau untuk orang yang ada masalah asid urik tinggi, nak selesaikan dia, kalau tinggi sangat bolehlah ambil apa orang panggil untuk nak tolong turunkan asid urik tu. Tapi benda tu dia kod mana sekalipun tetap akan berlaku gout juga. Tempoh jangka masa banyak tak boleh lari binatang ni. So kalau untuk nak selesaikan dia, bina otot. Nak selesaikan kod dia, bina otot, buat latihan kardio. Manusia tak boleh lari. Banyak jari Tok Mon nak kena kerak nak. Yang mana saya cakap tu sebab kalau saya kata kerak jari tu maksud saya confident lah benda tu. Habis confident dah kita telaah benda tu. So kalau untuk masalah asid urik, nak selesaikan dia, bina otot. Kalau untuk orang yang ada otot, dia stable ratio nisbah dia dengan jumlah lemak dia, confirm. Kalau dia punya body fat percentage kan adalah dalam 14 ke 15%, 13 ke 15%, adalah mustahil untuk berlakunya masalah gout, mustahil untuk berlakunya masalah hyperuricemia ni, iaitu tinggi kita punya bacaan asid urik. Solusi dia bukan makan ubat.
Kalau terlampau tinggi, boleh kita ambil. So, contoh macam tekanan darah terlampau tinggi. Boleh kita makan ubat, tak ada masalah. Tapi dia bukan solusi. Dia bukan solusi. Yang mana dia akan efek orang tu punya quality of life. Quality of life. Contoh saya bagi beberapa hari sebelum ni kan. Okey. Ada seorang kawan saya. Kenal lama dah lah. Memang kawan lah. Dia maklumkan kat saya yang baru ni bukan mana dia, sebelum tu kami kontak dalam 5 bulan lepas. Dia mengalami masalah, orang kata mati pucuk lah, senang kata. Dia tak boleh naik. Okey. So dia kata kat saya dengan penuh gelabah ni, macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni apa kalau dia tengok kalau makan Viagra ni banyak ni banyak side effect apa semua. Seperti biasa bab ni saya tanya mudah saja. Tinggi, berat badan, ukur lilit pinggang. Itu saya tanya. Tinggi, ukur lilit pinggang, berat badan. Lepas tu saya kata lepas tu dia bagi lah. Dia bagi memang dia obes lah. Dia memang obes, gemuk. Lepas tu saya kata macam ni lah. Kenalah bersenam, bina berotot. Lepas tu dia kata, aku tak larat nak bersenam ni. Badan aku memang letih betul. Aku tak boleh bersenam ni apa semua. Memang letih sangat-sangat. Saya kata tak apa. Benda tak susah pun. Amal saja hafal ni. Lepas tu aku bagi hang meal plan. Bukan ada isu GGA kan. Hang tak ada rasa macam trigger anxiety, panic. Tak ada apa kan. Tak apa. Bagi hafal ni. Hang practice aku bagi hang meal plan ni. Lepas tu pada masa yang sama, hang brisk walk saja dulu. Bila hang brisk walk, lepas tu dia brisk walk hari-hari. Lepas tu dia update makan, tak gamak makan. Ni untuk orang masalah impotensi ni, masalah mati pucuk ni, bukan masalah GGA ni. Okey. Tak makan. Lepas tu dia update lah berat badan dia berapa, ukur lilit pinggang dia berapa, dia punya exercise macam mana, hari-hari bla 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 bla. Lepas tu 2-3 hari lepas dia telefon saya balik sebab dia nak restock hafal lah, nak boleh hafal. Lepas tu dia kata update condition dia sekarang ni, dia punya masalah mati pucuk dia selesai dah. Dia memang sangat-sangat super power dah sekarang ni. Sangat-sangat dia punya nafsu seks semua tip top. Dia kata terima kasih banyak-banyak, selesai masalah aku ni. So kalau untuk yang ada masalah mati pucuk ke apa ke, kita dah tahu dah kat mana nak tuju. Dah tahu dah. Tak payah untuk nak buat rawatan apa semua. Yang nak tak tahu ikut style masing-masing lah. Tapi kita buat cara yang sepatutnya kita buat. Cara yang sepatutnya kita buat. InsyaAllah masalah tu selesai lah. Dan saya tahu untuk orang GGA ni memang ada masalah tu juga. Saya kata bohong lah, tak ada. Saya tahulah yang mana pernah ada masalah tu, saya tahu. So macam biasa, jangan duk risau benda tu teruk. Kalau untuk yang perempuan dia tak ada nafsu dengan lelaki, yang lelaki ni kurang bernafsu dengan perempuan ni apa semua, perkara biasa. Jangan duk risau. Kalau perempuan dia tak risau sangat, lelaki tu yang paling risau sekali. Lelaki tu boleh risau. Jangan risau. Masalah boleh diselesaikan. Kalau malu ke tegan ke apa, mesej saya terus, kita atok plan untuk nak selesaikan benda tu. Okey. So ada Dietec Syah hantar hantar gift. Syah. Dekat bot 20 tak kisah mati pucuk dia ke raya-raya. Kaya raya apanya, IB je pun. Tak lah, marketing kan tu. Dietec Mio saya tahu lah apa saya sembang kan. Kita tahu marketing dia macam mana. Tuan Puji, Assalamualaikum Dietec Mio. Last jumpa gathering rakan-rakan GJ kat rumah Nana masa tu kering. Itulah, Tuan Fuji tu antara orang kata awal-awal orang yang saya guide tu. Dia antara orang yang awal. Dia tahu lah dulu kita punya tegas macam mana, saya punya garang macam mana. Bibi tegas. Tapi kita sekarang lebih linear lah, lebih senang bagi kita. Makin lama kita macam kita kata teknologi tu lah, dia makin lama kita makin tahu, makin faham. Dan kita nampak apa sebenarnya punca masalah ni lah. Jadi kita makin saya masa dengan Tuan Mio juga.
Tuan Razman tu dari dulu, Tuan Razman pun banyak cerita agak. Banyak cerita. Tuan Farhan pun banyak cerita juga. Boleh kita panggil nanti kan. Nanti nak kita cerita semua rahsia mereka nanti. Okay. Dia kalau ingat ni, kadang-kadang klien kita ni kan dulu banyaklah yang sekarang ni kalau kita tengok dalam group fitness tu dia punya bersenam sikit je belagak, tapi saya tengok nama engkau ni satu ketika dulu dengan aku ni macam couple dah. Setiap masa kau telefon aku. Satu hari tu mesti ada telefon. Kadang-kadang sehari 2 kali. Dah macam awet. Dia punya tu. Tapi Alhamdulillah bila dia sihat tu kita gembira lah. Kita gembira. Lari laju lagi tu. Aduh. Kita tengok pun. Laju melampau mereka ni. Okay, ni comments. Dietec Mio pernah guide saya. Alhamdulillah, PQ. Sama-sama, terima kasih. Kalau ni tulis nama aku ni dan ni comments ni kami mana kenal nama. Itulah tak tu. Tak dapat apa ni memang tu kan sebab saya asyik nak dia bendera. Ya betul. Bila kita praktis MBB, praktis Alfai ni, kurang-kurang kita ada dia macam dia kalau tenaga kita dialihkan untuk nak menguruskan keradangan, tenaga kita untuk nak buat benda lain tak boleh tau. Sama juga macam kita tengah trigger, kita tak boleh tidur sebab tenaga tu dialihkan untuk menguruskan stress trigger tu. Sama juga. So bila kita badan dah makin relax, kita ada lebihan tenaga, selera makan dah ada, boleh tidur balik, boleh buat air besar balik. InsyaAllah bendera tu memang steady lah. Okay. Saya takut nak telefon, takut kena marah. Dulu masa saya awal guide orang kan, saya guide macam mana tau. Dulu bila Cik Azwan dia bagi Mio, tolong set ni. Saya akan buat apa? Saya akan telefon orang tu tau. Saya dulu guide dengan telefon. Awal-awal. Tapi bila dah ramai jenuh kadang-kadang cakap dengan klien ni. Saya tahulah dulu masa tu zaman PKP, saya duduk kat telefon saja jalan. Saya jalan kiri kadang aku masuk bilik, keluar bilik, bercakap dengan klien. Itu zaman dulu saya memang telefon. Kan. Jadi kalau ada masalah nak telefon macam ni tuan ke puan Muya, telefon je lah. Kalau telefon je Dietec. Puan apa atau tuan lah, telefon tak ada masalah insya-Allah. Dia macam ni. Kalau nak sihat cepat lagi kan, mudah saja. Jadi Dietec. Insya-Allah lagi cepat sihat. Dia sebab bila kita jadi Dietec ni kita akan lebih faham masalah kita. Confirm kita akan lebih faham masalah kita. Lepas tu dengan kefahaman tu kita akan rasa lagi tenang, lagi tenang, lagi tenang, lagi tenang, lagi tenang, lagi tenang, lagi tenang. Kalau nak recover lagi cepat, jadi Dietec. Senang sahaja. So apa kita jual file ni ke orang, lepas tu kita guide orang tu. Bila kita guide orang tu baru kita kata, oh rupanya macam ni aku dulu kan. Macam ni aku. Macam ni sebenarnya kita buat, kita akan jadi lagi confident dengan apa masalah kita. So bila kita sendiri ada benda tu kita tahu, oh macam ni rupanya rasa dia. Macam ni, tak apalah, boleh lah. Kita lagi tenang. So siapa-siapa nak sembuh cepat, jadilah Dietec. Jadi Dietec anxiety juga ada klien yang tanya soalan sama. Saya dah jijik lagi naik bendera. Kalau macam tu tak apa tuan Safwan, alhamdulillah. Jadi Dietec anxiety juga ada klien tanya soalan sama. Memang apa biasalah, ada orang boleh belajar cepat, ada orang belajar lambat. Kita ni kerja peringat. Peringat. So kalau saya jumpa, kalau ada klien saya explain yang macam detail dia boleh faham, okey. Kalau dia tak faham dia tanya banyak kali. So saya mudahkan lagi explanation tu. Dia tak faham lagi, saya mudahkan lagi. Mudahkan. Sampai dia kata, oh macam tu banyak lah. Maksud dia faham lah. Bila tegas, sentap, nangis, bucu katil. Tak apa, kita layan relax je lah. Dah tak ada nak macam mana orang panggil macam-macam. Kita jumpa kalau buat benda ni, no? Okay, saat kita tengok lagi soalan apa lagi. Apa saya je jadi Dietec anxiety backing Tuan Mio. Penting saya tak ada tinggal satu simptom tu je. Simptom sama tengah pening. Simptom lain semua hilang, tinggal simptom tak selesa dada lepas makan je. Macam angin sendawa, okey. Dia macam ni, yang tu orang panggil APD, Abdominal Phrenic Dysphagia.
Itu maksud dia kita masih ada isu dengan yang kita punya hippocampus. Kita masih dalam keadaan bracing, alert untuk apa-apa saja bahaya. So bila macam dia ada lebihan kita makan saja, kan bila kita makan kita memerlukan tenaga untuk nak digest makanan tu kan. So bila dia hantar kat otak, oh kita kurang tenaga nak digest makanan yang kita buat sikit kat dia. Macam tu. So dia akan jadi macam berangin. Tapi sebenarnya angin tu bukan datang daripada makanan. Datang daripada kita punya tubuh tu sendiri menguruskan kita punya isi perut tu. Itu sahaja. Nah. So macam mana nak selesaikan dia? Seperti biasa kita kena pergi fasa 2A, fasa 2B iaitu cardio, HPD, real B weight training. Nah, itu kita kena go to fasa tu juga. Tak boleh tinggal. Dan tidak nanti dia relapse, leceh. Leceh. Kita tengok. Kalau pening tu akibat kita isu tak juga. Dia isu diskusi hippocampus menyebabkan kita tak boleh nak regulasi tekanan darah kita dengan sempurna. Contoh macam kita duduk, kita diri. Sebenarnya itu adalah satu stres kepada tubuh. Nah, ingatlah, walaupun kita duduk dan berdiri adalah satu stres kepada tubuh. Sebab dia nak kena tingkatkan kita punya tekanan darah kita secara tiba-tiba untuk nak pump balik darah kita tu. Okay. So kalau untuk orang ada masalah disfungsi hippocampus, dia kurang regulasi tekanan darah, menyebabkan dia darah tu lambat sikit sampai, dia pening kan. Itu sahaja. Lepas tu mata nak kelap, macam nak pitam kan, mata je gelap, lepas tu bocor balik. Itu perkara biasa. Dah, jangan duk risau, jangan duk takut. Okey, saya tengok ada bawah ni apa dia? Saya biar tegas tentang enjoy the process. Datuk Shah maklumkan, enjoy the process. Datuk Shah ni pun banyak pengalaman best ni. Dia pergi berubat sampai kena kafan lah apa semua kan. Banyak cerita dia ni. Yang ni kita mungkin minggu ketiga kita panggil Datuk Shah pula. Kita ada ramai banyak cerita-cerita ni. Okay. Saya sekarang tengah bina. Terima kasih Tuan Azan. Nakita. Terima kasih Tuan Azan dan Datuk Mio. Kalau tak kerana MBB dan 5 plus, jadi saya dah jadi zombie saya sekarang ni. Nakita ni yang mana satu Cik Nakita? Ada nama dia kat bawah. Boy nama dia. Saya tak nampak. Saya boy, ni commerce boy. Nakita ni yang ni. Tak tahu. Kalau saya tekankan penting tidur awal Tok Moh. Kalau tidur kualiti badan segar. Ya, sebagai contoh waktu hari Jumaat sampai hari Ahad hari tu isteri saya tak ada kat rumah, anak-anak tak ada rumah, mereka pergi Melaka. So saya seperti biasa bila malam isteri tak ada ni, saya akan tidur selewat-lewatnya lah kan. Kita buatlah kerja, tengok internet apa semua, study kan. Study untuk masalah masalah GGA ni saya punya obsession. So saya akan sentiasa study saya. So saya tidur pukul 2, 3 pagi, pukul 4 pagi kan. So bila saya lari pagi tu memang ke laut dah, heart rate saya akan naik cukup cepat. Kata, pasal apa ni? Rupanya sebab tidur lambat. No? So kalau untuk ada masalah ni, tidur awal lah. Tidur awal. 10.20 lagi kita habis. Ya, tu pastikan semua boleh tidur awal sikit lah. 10.20 kita habis lagi. Lagi 7 minit. Tuan Azwan, Toilet Coco bila restock tak sempat nak beli masa promo. Kita Toilet Coco saat kita dah discontinue, kita akan ganti dengan Mocha Energize lepas ni. Mocha Energize campuran kopi dengan koko. Lepas tu dengan kunyit hitam. Kopi, koko, kunyit hitam. Itu kita akan insyaAllah dalam bulan ni kita akan keluar produk baru kita. Sebab koko lambat orang nak beli. Koko bukan kita punya kegemaran rakyat Malaysia ni. Kita lebih gemar kopi. So saya buat kopi campur kopi campur coklat, mocha nanti. Cubalah nanti. Okay, seluruh Datuk perempuan Tok Moh barulah view naik. Datuk perempuan kita ada Fadilah, Atira, Fatihah. Dr. Fatihah pun seronok juga. Dr. Fatihah. Nanti kita boleh, banyak orang kita boleh seru. Boleh bagi promo kopi. Nanti promo kopi kita kena tunggu promo lah. Seru Datuk paling cun.
Kita semua cun-cun. Semua cun. Kamu pun ada cakap. Mana semua cun. Aduh. Cek 2002 masih disimpan. Dia okey, cek 2022 masih ada simpan. Dia buat saya alhamdulillah saya boy. Okey, buat waktu dulu masa saya ada awal GA. Okey, baik. Kalau ada soalan nak tanya dari Tek Mio, silakan dah tanya pengalaman apa semua. Kita ada lagi 5 minit saja lagi. So, kalau yang ada masalah GA tidak awal dah, pastikan tidak awal. Lepas tu kalau yang baru MBB yang ada masalah suka nak tidak, ataupun satu lagi, ataupun untuk perempuan yang tengah period kan, susah nak tidur kan. Kalau susah nak tidur sangat, terutama untuk sehari 2 awal period, ambil lah ibuprofen, ubat tahan sakit, bagi boleh tidur. Dia sehari 2 hari awal saja, lepas tu boleh tidur normal balik. Lepas tu kesan after effect lepas period tu, contoh macam susah nak tidur kan, ambil ubat tahan cetirizine akan bantu untuk tidur lah. Apa lagi soalan? Saya tekankan, kalau ada soalan, tanya soalan dari Tek Mio kita ni. Tek Mio kena gigi sebab makan minum tak jaga ke atau sebab lain? Oh, semua. Makan minum tak jaga, main berasah je dulu. Makan ni bebas. Makan tidur tak jaga. Memang saya dulu tidur pukul 2. Jadi kita kalau pemahaman sekarang, kita boleh kata badan saya sentiasa dalam keadaan stres. Tidur lewat, makan tak betul, tak bersenam. Jadi memang orang kata teruklah gaya hidup tu. Ni ada satu soalan daripada Jurong Putih. Berapa lama betul-betul sihat? Secara jujur dulu, dia nak sebut sedikit sensitif lah sebelum adanya vaksin tu kan. Klien kita memang sihat cepat. Dan kalau Cik Azwan ingat, kita boleh kata dalam 3 bulan klien kita dah sihat. Saya pun sihat dalam masa beberapa bulan saja. Dia kena faham tau, dia bukan sihat 100%, tapi kita dah start rasa perubahan tu. Maknanya dah start, kalau saya punya bahasa dulu lah, bila kita stop racun badan ni dengan stresnya apa semua, dalam 3 bulan kita dah start dah. Tapi dia untuk betul-betul recover, ialah dia ambil masa lama lah. Tapi dalam fasa kita dah rasa selesa tu, dia dah tak ada apa-apa. Kecuali kita start langgar semula. Jadi bila kita start langgar semula, itu yang ramai orang kata simptom kebal tu. Jadi dia dah mula rasa sihat, dia terus aku dah sihat, dia fikir dia boleh buat apa saja. Dan itu yang salah. Jadi sebenarnya kalau kita start jaga pun dalam 2-3 bulan, kalau betul-betul jaga, saya boleh kata 3 bulan ke 6 bulan kita dah start rasa sedap dah. Tapi bukan bermaksud kita sembuh. Jadi selesa kita dah selesa, sebabnya badan kita dah mula nak recover. Tapi sayangnya ialah bila badan kita mula nak recover, time itulah dia langgar balik. Jadi itu yang sayang sangat tu. Okey, baik. Terima kasih Dr. Mio. Kalau sakit belakang sebab workout, banyak kena ambil cetirizine? Tak. Kalau workout jangan ambil cetirizine. Kalau workout dia tak ada isu cetirizine, kecuali kalau dah start macam nak sesema, mata nak start gatal kan, hidung nak sumbat, lepas tu telinga nak kedap, itu sesuai ambil cetirizine. Kalau workout memang dia akan buat macam tu, dia akan trigger kita histamine, betul. Tapi kalau sakit belakang sahaja, tak ada masalah. Yang tu orang panggil DOMS, delayed onset muscle soreness. Apa yang perlu kita buat? Kita bagi masa saja untuk dia recover sendiri. Kita bagi masa saja untuk kita dia recover sendiri, insya-Allah benda tu akan selesai. Bila dah macam dah kurang sakit, kita bersenam balik. Bagi dia sakit balik. Lepas tu dia rasa macam sakit sangat kan. Lepas tu rasa macam nak hidung sumbat tu, maksud dia kita dah push lebih lah. Lepas tu rasa macam jatuh nak laju tu, maksud kita dah push lebih lah. Dia selalunya jadi sehari selepas. Dia selalunya jadi dalam 12 jam. 12 jam lepas kita workout tu, baru kita akan rasa dia punya delayed onset muscle soreness 12 jam. So untuk yang baru nak bersenam ni kan, kita jangan buat hari ni bersenam, bina otot, esok tu bersenam bina otot, lepas tu lusa tu bersenam. Tak boleh. Kita bersenam dulu hari ni, esok tu kita rest, tengok badan macam mana. Okey, sebab dia 12 jam gili dia tu, 12 jam. So kalau bosan, longong sangat ni, okey kita rest dulu. Lepas tu tengok lusa tu, rasa macam
okey kurang. Kalau masih rasa lengur-lengur ni apa semua, kita rest dulu. Lepas tu hari keempat tu kata, oh okey dah, kita boleh buka. Ya, kita buka. Sebab dia recovery orang lain-lain. Kalau orang tu lagi sihat, lagi cepat dia punya recovery. Kalau orang tu tak sihat, baru nak mula bersenam, proses recovery dia akan ambil lebih lagi masa. Nah. Ingat nah, kalau untuk orang sihat, recovery dia cukup cepat. Jangan compare dengan orang sihat. Kita ikut badan kita, sebab tu kita kena faham. Dalam MBB kita tekankan kefahaman. So bila kita faham benda tu, kita tak buat lah. Okay. So kita bila bacaan uric acid masih tinggi, kena kurangkan seafood kan Tok Moh. Dia bukan kurangkan seafood. Dia seafood ni makan je seafood, tak ada isu. Oh, dia makan yang fresh, tak ada apa isu. Tak ada apa isu. Cuma kalau bacaan uric acid tinggi tu maksudnya kita kena bersenam. Ya, itu je. Bersenam sahaja. Bersenam sahaja, bina otot. Okey. 3 bulan dah selesai, 6 bulan lagi mantap insya-Allah. Maaf tuan, nak tanya, adakah cucuk vaksin salah satu punca GGA ni? Yang mana masalah ni dia prevalence nampak paling ketara. Sebab saya start buat ABD ni pada tahun 2017. Jual Afai ni pada 2017 orang cepat recover. Tapi masuk pasca tahun 2022 ke atas ni orang dah start lambat nak recover pada masalah ni. Dan dulu masalah GGA ni ada orang tak kenal pun. Apa benda ni, orang tak tahu pun. Tapi sekarang ni dia dianggap macam isu yang biasa. Ramai dah orang ada masalah anxiety, masalah panik, dah ramai dah. Nah, kita tahulah sebab apa. Okey? Saya pun ada klien yang dulu 100% sihat 100% sihat, dan bila pasal benda tu dia ambil dia sakit macam asal. Macam awal-awal. Itu pengalaman lah, kita bercakap berdasarkan bukti yang ada lah. Okey. Dapat vaksin amal badan jadi. Oh ya, betul. Okey, kalau hanya Rafai saja tak ambil yang lain memang lambat elok. Ya, betul. Sebab kita nak mempercepatkan progres kita. Sebab benda ni dia makan modal. Bukan makan modal, maksud dia makan modal, makan jiwa sekali. So kalau kita invest untuk kita punya kesihatan ni adalah satu benda yang sangat-sangat berbaloi lah. Sangat-sangat berbaloi sebab kita boleh jaga family kita, kita boleh main dengan anak-anak kita ada mood nak buat semua benda kan. Itulah ceritanya. Tak, baju MB ada jual tak tuan? Tak ada lagi ni, baju ni limited, baju tim bola Daitech Khairi lah ni. Baju MBB ni. Tim bola Daitech Khairi. Okey, baju hidung sumbat tu tanda kita push lebih ke? Ya, betul. Push lebih untuk bersenam. Okey, kita tengok sekali lagi. Okey. Nak tanya adakah cucuk vaksin 3 bulan dah selesai, bila bacaan uric acid? Okey, clear. Saya alami simptom anxiety macam tuan Mio Maksu kita. So Maksu, amal saya Afai ni ikut saya satu. Saya ada klien yang umur dia 60 lebih dah, 65. Tapi dia jenis orang kata klien daripada syurga lah. Klien daripada syurga ni jenis dia buat saja. Dia tahu aku nak kena sembuh, orang ni dah ada pengalaman repair, aku buat saja. Okey, saya kata okey, perlu bersenam. Dia buat saja. Dia kata dia buat setakat yang mampu, tapi dia update. Dia update saya, okey hari lepas tu dia kata saya kata kena ada smartwatch. Tak apa, saya beli smartwatch. Walaupun dia tak mana saya beli juga. So dia beli smartwatch. Lepas tu dia berjalan, dia update dah tak saya dia punya senaman, progress semua kan. Lepas tu dia kata okey, badan dia dah okey dah, makin okey, dah boleh tidur apa semua. Saya kata buat angkat berat. Dia kata saya tak pernah angkat berat pun seumur hidup saya ni, tak pernah buat training langsung, tak pernah buat. Saya ni dah tua 65, saya kata buat saja. Angkat yang ringan-ringan dulu. Lepas tu dia angkat, dia buat juga. Dia buat lepas tu dengan trigger apa semua. Saya kata tak apa, ni proses dia. Dia buat. Sihat sejahtera, badan pun jadi kuat dah. Saya kata, badan macam umur 30 dah lah ni, rasa kuat ni. Dia sedang kata, dia buat saja. Buat saja. Okay. Itu klien pada syurga lah. Okay, macam tu. Jadi sebab cucuk vaksin ni ada dapat sembuh lagi? Ada, tak ada masalah. Alhamdulillah dapat jumpa produk Alpha. Terima kasih Cik. Saya ada anxiety dan PTSD, post traumatic syndrome disorder. Okey. Masalahnya simptom saya yang kena ni, saya confuse adakah anxiety atau pendarahan otak saya.
saya accident tahun lepas. Okey, apa pendapat Datuk Mio mengenai hal ni? Dia trauma. Dia kalau pendapat saya, pendapat. Kalau bila pendarahan tu kita dah check tu, dia dah selesai lah. Maknanya kalau tu doktor pun takkan lepaskan kita kalau dia ada masalah tu lagi. And jadi masalah tu bila kita dah check, doktor kata okey dah clear, kita terima. Jadi benda tu kita jangan fikir dah. Jadi kalau kita masih ada, sebab dia kalau anxiety ni, faham dah apa itu anxiety. Anxiety dah ketakutan yang melampau. Ketakutan yang melampau. Jadi kalau kita rasa takut yang melampau tu, jadi kita kena tengok lah. Dia bukan sekadar takut, dia marah pun jadi melampau juga. Dia akan jadi cepat marah-marah, dia susah nak kawal. Jadi bila benda tu berlaku, jadi jaga makan je lah. Jaga makan, bersenam, perbaiki balik. InsyaAllah. Sebab kalau nak kata pendarahan tu, dia once kita dah keluar tu, insyaAllah lah dia tak ada apa-apa dah. Mustahil dia akan efek sebab pendarahan tu. Mustahil lah. Especially bila doktor dah lepaskan kita. Kalau kita masih ada lagi luka, doktor takkan lepaskan kita lah. Sebab benda tu akan jadi risiko. Itu pendapat saya lah. Okey, kalau saya accident terlepas, tak apa. Maintain saja jawapan ni, practice saja MBB. Kalau nak jadi scarring, fibrosis dekat brain tu nak buat macam mana? Kita bukan nak boleh repair scarring kan? Tak boleh nak repair pun. Apa yang boleh kita terus berusaha saja dan bersenam. Itu saja. Dia kalau untuk nerve ni, kalau kita bersenam, kita train badan, buat otot, kardio semua ni kan, kok mana pun dia akan buat sambungan baru. Dia akan buat sambungan baru dekat kita punya otak. Kalau untuk orang yang ada masalah demensia ke apa semua kan, kreatin bantu. Antara suplemen yang bantu, kreatin memang bantu untuk orang ada masalah otak ni. Boleh ambil kreatin tapi kena ikut badan juga. Kalau perut masih sensitif, ambil kreatin berpeluh badan nanti. Dia tak sesuai. So kalau dia kena kurang-kurang dah, bila boleh buat cardio tu steady dah kan, baru boleh introduce kreatin dalam kita punya diet dan kita punya rutin untuk senam. Okay? Kalau ambil kreatin monohydrate, harga dia tak mahal pun, boleh beli kat ni. Sebab kreatin je lah. Kalau saya nak buat pun boleh beli kreatin kat supplier, kreatin monohydrate, bubuh satu tub tu ambil jual. Pun boleh juga. So kita tengok. Tok Mo tolong serangkan kenapa nak tanya orang yang ada GGA ni, adakah IF satu kewajipan untuk diamalkan? Tak. Untuk Tuan Puji tak. Sebab GGA, kalau untuk orang tu masih simptom dia teruk kan, kalau macam simptom dia masih teruk, power dia guna tu banyak. Guna banyak. Sebab tu dia akan jadi kerak lapak. Sebab even nak stabilkan dia punya glukos pun dia akan pakai power yang banyak. Okay, so makan saja dulu. IF ni dia akan datang dengan sendirinya. Lagi kita fit, lagi kita practice untuk buat weight training, cardio apa semua, dan kita ayat manis pun kita tak ingat nak makan lah. Dia kalau macam pengambilan air manis semua, hujan lah. Hujan. Untuk pengambilan air manis ni, untuk peringkat awal MBB ni, untuk assist kita punya penggunaan tenaga saja. Tapi bila kita dah boleh bersenam semua, air manis tu kita tak lupa. Kita lupa nak ambil. Confirm. Okay, smartwatch. Tok Moh tolong terangkan kenapa penting guna smartwatch. Smartwatch ni penting lah sebab satu, dia seronok. Sebab kita boleh track kita punya progress. Kita punya larian. Tengok yang tunjuk. Kita punya larian, kita kelas kelajuan. Dia tunjuk kita, okay, hari ni lari berapa kilo. Kita seronok sebab benda tu dah ada rekod. So dari itu kita boleh tunjuk pula kat dietec kita. Okey, hari ni saya lari banyak ni. Hari ni kelajuan saya banyak ni. Saya rasa badan saya banyak ni. Rasa macam ni. So kita tahu dah apa yang kita nak buat. Kita tahu. Okey. Penting dia rekod lah, rekod. Apa-apa saja kita nak buat dalam dunia ni dan kita tak mau mengulangi kesilapan yang sama berulang kali, kita kena buat journal. Macam kita trade dah kena buat journal juga. dia kena ada journal. Rekod kita buat apa kan. Rekod kita buat apa kan. Kita kena ada. So kita tahu, aku pernah buat macam ni. Okey, yang ni aku tak boleh buat macam ni. Okey, yang ni macam ni. Yang tu yang pentingnya hantar gambar makan pada dietec. Supaya bukan nak paksa hantar makan tu apa kan. Supaya kita ada diary. Kita boleh rujuk balik. Makan macam ni. Okey, ni aku trigger sebab ni. Okey, ni aku trigger sebab ni. Ni aku trigger sebab ni. Kita tahu. Itu je reasonnya.
Okay. Saya sekarang ambil Alpha 2 minit je sekarang. Tak apa, so slow. Minyak ikan, tak apa. Minyak ikan tak apa. Saya tak mampu buat senaman tapi saya minum Alpha. Tak apa maksud. Dia senaman ni dia akan boleh buat. Even untuk sakit lutut pun kita ada senaman, cara nak buat senaman. Macam mana kita nak bina balik kekuatan kita punya paha, betih, bontot, pinggang ni supaya kita boleh berjalan balik dengan sempurna ni, supaya tak bagi beban kat lutut. Semua ada. Minta kat Ditech sahaja. Minta dekat Ditech, semua kita dah ada dah. Okay. So kalau untuk yang baru ni kan, kalau untuk buat belian Hafai ni, bila buat belian Hafai, nanti maklumkan saya, kalau maklumkan saya, ataupun tak payah maklumkan pun tak apa juga, sebab tim saya akan check, oh ni nama orang baru. Okay, so orang baru ni nanti kita akan pass kepada Ditech yang bertugas. Kita akan pass kepada Ditech, so nanti dia orang jaga. So nanti dapatlah Ditech Kulin, Ditech Das, Ditech apa semua, nanti kita akan pass. So dia servis dia bukan setakat beli barang saja, servis dia sampai hang tidur, hang makan, hang buang air besar ke apa, semua kita akan tengok. Semua akan tengok. Tak ada lagi lah orang yang gila buat macam tu kat Malaysia ni macam ni. Smartwatch budget macam admin speed okey ke tuan? Saya tak pasti sangat untuk Android ni. Kalau Android ni Tuan Razman yang cakap. Tuan Razman yang cakap untuk mengenai ni. Tak apa, nanti apa-apa nanti saya buat list lah. Apa jam yang okey. Sebab kalau tersilap beli jam pun karut juga. Yang mana lagi tengok najis pun kita buat. Sampai kena tengok najis orang lah sampai. Okay, kalau macam smartwatch ni penting sebab apa? Sebab dia sensor dia penting. Kalau sensor murah, takut sehari kita duduk saja hari ni kata, oh ni tinggi heart rate ni kan, bahaya ni kan. Sudah. Sebab ramai dah yang beli jam murah. Lepas tu apa sehari tengah-tengah malam dia telefon dah. Kata ni jantung apa saya punya jantung saya ni berdegup laju kan. Sebab dia tengok kat jam dia tu. Dia panik. Tak payah, beli yang proper punya, tak apa. Nanti kita buka satu list jam yang sesuai untuk pengguna Android. Kalau untuk Apple ni kita tahu Apple Watch ni paling okey lah. Kalau untuk Android ni banyak. Nanti kita buat dia punya sedaran lah. Bantu orang. Okey baik, so sekitar 10.30 dah kita habis live kita ke hari ni. Oi, laju rasa habis tiba-tiba dah 10.30 dah. Okey, baik. Untuk minggu depan kita minta Ditech Das bersedia untuk kita punya live Rabu minggu depan. So kita setiap minggu depan ni kita akan ada hari bersama klien kita, hari bersama family MBB, hari bersama Ditech. So kita akan rotate. Kita tahu dah cerita-cerita best. Lepas tu Ditech minggu seterusnya mungkin kita akan invite Dr. Fatihah sekali kan, Ditech Dr. Fatihah sekali. Kita bagi seronok lah, ramai-ramai orang share pengalaman masing-masing. Okey, baik. Terima kasih banyak Ditech Mio tau hadir. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap atas jemputan. Okey, lepas tu terima kasih family Maksud nak ikut sama dalam live. Boleh Maksud, tak ada masalah. Okey, tak masalah. Okey, seminggu saya puasa sampai Rabu depan. Yang kualiti mahal kualiti. Betul tuan. Betul tuan Safwan. Okey, baik. Terima kasih tau yang join live ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak yang like live ni sampai 23,000 tu, 25,000. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Terima kasih banyak-banyak yang share live ni. Lepas tu terima kasih banyak-banyak yang baru follow saya ni. Terima kasih banyak. Kalau untuk orang yang untuk ni saya buat servis baru lah, servis yang sebab orang dah sekarang ni dah ramai naik berat badan dah, family MBB yang dulu dah kurus kering kan, lepas tu sekarang dah besar balik badan kan, lepas tu nak kuruskan berat badan, tak apa, hubungi saya dulu sebab saya tengah kumpul data, lepas tu saya nak kumpul cara untuk nak guide orang yang cara yang sepatutnya untuk bukan nak kuruskan berat badan ni, untuk nak menurunkan saiz pinggang dan dapat badan yang fit semula. Okey, baiklah, itu sahaja semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Thank you very much.